Inforia Islami, semuanya diikut. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. 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 Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM sentiasa menemani perjalanan anda dengan jua dan minda yang bermanfaat menerusi rancangan terbaik kami. Dengarkan setiap hari rancangan Raudah Jiwa, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna, Usrah Nurani dan Hayya Bil Arabiyah bersama Muhammad Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam destinasi 4 petang hingga 7 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Salam dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, menerusi rancangan Bicara Adab bersama dengan sahabat pendengar. Perkongsian kita di hujung talian telah pun bersedia. Tak lain tak bukan, untuk perkongsian kita pada hari ini kita ada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah, terima kasih banyak Ustaz sudi bersama sekali lagi malam ini untuk perkongsian kita. Kita nak meneruskan lagi pengajian dalam kitab Bidayatul Hidayah untuk bahagian yang ketiga. Kalau sahabat-sahabat rakan pendengar masih ingat, bahagian ketiga adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khalik, iaitu Tuhan dan juga makhluk. Minggu lepas kita bersama untuk fasa pertama. Kali ini kita akan sambung untuk fasa kedua di muka surat 146. Tapi sebelum tu Ustaz, kita mulakan dengan doa terlebih dahulu. Ustaz, silakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. DJ Nur Hayati Paradi mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkati majlis kita pada malam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan ilmu ini pada waktu kita memerlukannya, dan jadikan apa yang kita pelajari, apa yang sedang kita pelajari, apa yang akan kita pelajari dapat kita manfaatkan dan kita sampaikan kepada orang lain. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahadatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard. وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله
والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا، وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat iman dan Islam, dengan nikmat kesihatan dan kelapangan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kesempatan, mengurniakan taufiknya kepada kita untuk kita bersama-sama lagi pada malam ini dalam siri pengajian mingguan kita. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, Allah kurniakan kepada kita sifat istiqamah dalam menuntut ilmu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang yang istiqamah dalam amal, kerana buah daripada ilmu itu adalah amal. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, ilmu tanpa amal itu gila. Al-ilmu bila amal junun, wal amal bila ilm la yakun. Dan amal tanpa ilmu tidak akan pernah terjadi. Maka ilmu tanpa amal itu disebut gila, dan amal tanpa ilmu itu tak akan berlaku. Kenapa ilmu tanpa amal disebut gila? Kerana matlamat daripada ilmu itu agar dapat beramal dengannya. Buah daripada ilmu adalah amal. Bila mana orang yang mendapat ilmu tidak beramal, kita boleh umpamakan macam mana? Kalaulah kita jumpa orang, dia ada kasut dia letak kat tangan. Kita mungkin kalau kat jalan biasa tengok, orang ni dia tak pakai kasut tapi kasut dia ada. Kasut letak kat tangan. Juga dia ada baju dia tak pakai, dia letak dekat atas bahu dia. Maka kita kata apa, orang ni gila. Kan? Maka Imam Ghazali bagi perumpamaan. Orang yang ada ilmu tetapi tidak beramal itu junun. Dan orang yang beramal tetapi tanpa ilmu, bagaimana mungkin terjadi? Atas dasar apa amal itu dilakukan? Dia tengok orang semayang, dia pun semayang. Tapi dia tak tahu semayang apa, niatnya pun tidak dilakukan. Maka bagaimana mungkin sah amalannya? Maka ilmu itu kita inginkan supaya kita dapat beramal dan kita dapat membawa bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harapan kita. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan di dalam fasal yang kedua. Dalam membicarakan berkaitan bagaimana adab-adab ketika mana seseorang itu berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan makhluk. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan minggu yang lalu, bahawasanya adab ini satu perkara yang penting. Siapa yang bertambah adabnya, maka dia bertambah dalam tasawufnya, kata para ulama. Dan siapa yang dia beradab, maka padanya ilmu. Tidak dikira ilmu kalau orang tidak punya adabnya. Maka
Setelah kita bicarakan tentang bagaimana hubungan yang perlu dijaga oleh seorang hamba terhadap Tuhannya yang merupakan penciptanya, tempat dia bergantung harap, tempat dia meminta pertolongan, tempat dia mentauhidkan, itulah Allah Azza wa Jalla. Sekarang Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan pula tentang adab-adab seorang alim, ataupun adab-adab yang perlu dipunyai oleh orang alim. Kalau sidang pendengar Ikim ingat, pada pertemuan awal dulu kita pernah sebutkan, kalau mungkin bukan di kitab ini, di kitab yang lain ataupun kitab sebelum ini, dalam kitab adab yang pertama kita bacakan bersama, kita sebutkan yang ingin kita dapati dalam pengajian kita, bahkan dalam hidup kita, adalah keberkatan. Kalau dulu dia cerita di TV ada sebut baraka alif tanun, keberkatan. Yang ingin diperoleh pada seseorang itu adalah keberkatan yang ingin didapati. Maka bila mana seseorang itu menuntut ilmu, para ulama sebut keberkatannya itu diperoleh dengan 5 cara. Yang pertama adalah daripada gurunya. Kadang-kadang muridnya tak cerdik sangat, tapi budak-budak tu berjaya. Murid-muridnya berjaya, murid-muridnya tak adalah hebat mana, tetapi berjaya. Kenapa? Kerana gurunya yang barakah. Maka itu yang ingin kita bahaskan. Apakah adab yang perlu dipunyai oleh seorang guru dan orang alim supaya muridnya mendapat keberkatan daripada dirinya? Muridnya dapat keberkatan daripada dirinya, sehingga keberkatan itu mengalir kepada dalam diri murid-murid sampai murid-murid itu berjaya. Yang kedua, kadang-kadang mungkin gurunya tak berkat juga. Gurunya pun mungkin terpaksa datang, dah makan gaji nak buat macam mana. Ada yang sedemikian. Maka keberkatan daripada alim ataupun guru tersebut tak ada. Daripada mana didapati? Mungkin daripada murid-muridnya. Jadi keberkatan boleh juga datang daripada murid. Maka sebab tu kalau kita datang mengaji, jangan sangka buruk pada sesiapa. Kerana tidak kita ketahui pada diri siapa yang diberkati sehingga kita juga menumpang barakahnya. Kadang-kadang guru pun tumpang berkat murid. Ada kalanya gurunya tak berkat, muridnya tak berkat, tetapi keberkatan itu ada pada tempatnya. Maka kita dapati keberkatan daripada tempat. Maka orang belajar di tempat-tempat yang baik, di masjid, di kawasan pengajian. Kerana apa? Kerana turunnya keberkatan di tempat-tempat tersebut. Contohnya kita mengaji di masjid. Jangan ingat mengaji di masjid lekeh. Sebab apa? Sebab masjid tempat ayat-ayat Quran dibaca. Masjid tempat manusia menundukkan, bahkan sujud menyembah Tuhannya. Maka tempat-tempat itu punya ketenangan tersendiri, punya roh tersendiri, punya keberkatan tersendiri. Bila kita duduk mengaji, Allah beri faham kerana berkatnya tempat tersebut. Yang keempat, kadang-kadang mungkin ada orang mengaji tempatnya pun tak kondusif, tak sesuai pun untuk mengaji. Tetapi keberkatan itu boleh didapati juga daripada masanya. Maka sebab tu kalau dalam adab belajar, masa mengaji pun kita kena tahu. Kena pandai, kena belajar. Supaya apa? Supaya kita dapat berkat daripada masa tersebut. Contohnya, 1/3 malam, waktu mustajab doa. Waktu bersendirian bersama dengan Allah dan sebagainya. Maka kalau kita belajar, ada waktu senang menghafal. Contohnya sebelum sahur, lepas subuh, otak kita masih fresh. Kita hafal lepas asar, tak ingat-ingat. Dah dengan pagi nasi lemak lagi, dengan bergaduh dengan kawan lagi, mana nak hafal? Tapi kalau kita bangun tidur, mandi, ambil wuduk, solat, lepas tu hafal Quran, memanglah ia mudah. Kerana apa? Kerana bersih bukan sahaja hati kita, otak kita pun bersih.
fresh lagi. Kadang-kadang keempat-empat ini kita tidak mendapat berkat daripadanya, maka di mana kita cari keberkatan itu? Daripada kitab yang kita baca. Sebab tu kalau kita mengaji ni, kalau boleh jangan tak ada kitab. Apa tujuannya? Supaya kalau kurang-kurang ni, berkat penulis kitab, berkat kitab ni mengalir juga pada diri kita. Jadi kalau kita di rumah ke, kita di masjid ke, hadir pengajian apa pun, usahakan dapatnya kitab. Kadang-kadang guru yang datang mengajar ni buka sampai 3-4 kitab. Anak murid senyum je daripada mula sampai habis. Angguk. Salin pun tidak. Tengok pun tidak. Tak apalah Ustaz, kami ni ambil berkat. Tengok muka tuan guru pun tak apa dah. Dia memang pandai jawab. Jadi susahlah kita. Sebab apa? Ada je jawapan dia. Kami ni tengok muka tuan guru pun dah besar rahmat dah bagi kami. Dia punya jawapan tu canggih manggih sungguh. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi kita lihat dan kita sambung pengajian kita pada malam ini dengan fasal kedua, adab-adab seorang guru ataupun orang alim. Jika engkau seorang guru, maka hendaklah engkau jaga adab-adab ini. Maka perkataan Imam Ghazali bukanlah hanya tertuju pada guru yang formal ataupun guru agama sahaja. Apa sahaja. Walaupun seseorang itu mengajar kepada kita hanya satu huruf, itu sudah dinamakan guru. Kan Sayyidina Ali bin Abi Talib, kalau saya tak salah disebutkan dalam Ta'limul Muta'allim, Tariqut Ta'allum, Al-Imam Muzarmuji membawakan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kata Sayyidina Ali, kalau ada orang mengajar saya satu huruf pun, saya telah jadi hamba pada dirinya. Sampai begitu ketinggian adabnya seorang pelajar, seorang murid. Maka hari ini, kalaulah kita melihat pelajar-pelajar kita kurang dari sudut akhlaknya, dari sudut kefahamannya, maka mari kita lihat semula adab kita dan adab murid-murid kita. Yang tu yang kita kena cek dulu, baru kita cek yang lain-lain. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, kalaulah kamu itu seorang guru, maka ada 17 perkara yang perlu kamu ambil perhatian. Kita kena cek. Jadi Imam Ghazali sebut secara ringkas supaya kita boleh ambil berat. Kalau disyarahkan panjang-panjang satu persatu, maka nanti kita rasa berat pula. Jadi kita ambil dulu satu-satu, sikit-sikit supaya kita dapat memahaminya secara ringkas dan cuba beramal dengannya. Yang pertama ialah ihtimal. Al-ihtimal. Kalau di sini kata Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, adalah banyak bersabar menanggung kesusahan. Maka seorang guru bila mana dia telah mendatangkan niat dia menjadi guru kerana Allah, maka bukanlah dia meletakkan tujuan dia menjadi guru ataupun mengajar untuk semata-mata mendapat apa yang dikatakan sebagai kemewahan dunia. Bahkan kalau kita lihat guru-guru dahulu, mereka itu susah hidupnya. Jadi yang pertama, bersabar menanggung kesusahan dalam mengajar. Maksudnya apa? Kalau tadi kita sebut contohnya, dengan kesusahan kita telah korban masa, kita telah korban waktu. Sebab itu dikatakan guru ni orang yang berkorban. Sebab apa? Orang lain boleh pergi meniaga, orang lain boleh pergi berjual beli, orang lain boleh pergi berjalan-jalan. Dia telah beri masa dia untuk mendidik anak bangsa. Dia telah beri masa dia untuk didik anak-anak kita. Itu pengorbanan dan dalam kesusahan. Jadi dia perlu menyabarinya. Bahkan yang pertama, menanggung kesusahan.
Yang kedua juga, dalam syarah Maraqil Ubudiyah, maka kata Syekh Nawawi Bantani, maksudnya adalah sabar menanggung masalah-masalah yang didatangkan oleh para pelajarnya dan apa yang mengikutnya. Memang begitulah ragamnya seorang guru melayani masalah pelajar. Kalaulah guru tidak ada masalah dengan pelajar, dia tak ada masalah. Memang yang nak disabari itu adalah pelajar-pelajarnya. Sebab itu setiap orang yang disabari itu berbeza-beza. Kadang-kadang contoh, kalau kita sebutkan, mungkin kita dah sebutkan dulu. Seorang suami, dia perlu menyabari karenah majikannya. Karenah, pelanggannya. Karenah rakan sekerjanya. Dia perlu disabari. Maka itu ujian untuk dia. Tidak bermakna isteri yang berada di rumah tidak ada ataupun tidak boleh memperoleh pahala sabar. Saya tak ada majikan, saya tak ada pekerja, saya tak ada ni. Ada kalanya sabarnya itu daripada rumah saja. Sabar dengan kerana anak-anak. Kadang-kadang Allah Ustaz, penatlah Ustaz dengan anak. Itulah pahala yang Allah berikan pada orang perempuan yang jadi suri rumah. Kalau anak dia lahir terus berhafal Quran dah, mak dia duduk kat rumah makan koci lah. Kan? Tapi keadaannya tak macam tu. Maka diberikan peluang untuk ibu didik anak. Sabar, disuruh baca A, dibaca ba, dicakap ba, disebut ta. Jadi sabar melayani kerana anak. Maka seorang guru, dia sabar melayani masalah dan kerana pelajar. Itu pahala untuk dirinya. Dan itulah hakikat seorang guru, menyabari pelajar-pelajarnya. Jadi kena sabar seorang guru, dan sabarnya guru di atas kerana pelajarnya akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa syak. Kemudian yang kedua, lambat marahnya. Jangan kira nak marah je, jangan kira nak rotan je, jangan kira nak cubit je. Walaupun mungkin ada masanya kena macam tu. Kita pernah duduk asrama dulu kan. Jadi kita ingatlah zaman-zaman kena cubit, zaman-zaman kena rotan. Skill-skill mengelak daripada kena rotan pun ada. Tapi bila kita meningkat dewasa, kita pelajari. Maka yang kedua kata Al-Imam Al-Ghazali, kena lambat marahnya. Kenapa? Kerana akhlak ini sifatnya berpindah. Akhlak ni sifatnya berpindah. Dulu kita bagi satu contoh. Contohnya apa? Hari ini katalah kita belajar tentang sifat sabar. Kita belajar tentang sifat sabar. Jadi bila habis pengajian, semua orang berkata, oh Ustaz, saya nak jadi orang yang sabar. Kita pun pergilah ke MPH, Popular, Kinokuniya dan lain-lain kedai buku. Ni bukan iklan ni. Tapi itu contoh dia, supaya senang kita faham. Kita mencari ensiklopedia sabar, supaya terbit sabar itu dalam diri kita. Oh, saya nak jadi orang yang sabar ni. Baru lepas mengaji ni. Ringkasannya, apa kata Syekh kami, Syekh Farimuddin Hafizahullah Ta'ala, duduk dalam kelas. Saya selalu ulang. Syekh kata apa? Ketika kita membuka halaman pertama tentang sabar, biasanya apa? Halaman pertama ni cerita tentang ta'rif, definisi sabar. Bahasa, istilah Yunani, Barat, semua ada. Apa jadi pada kita? Ketika kita buka halaman pertama, kita sudah tidak sabar untuk habiskan. Berapa muka surat kita tanya. Maka kita ini dalam membina sabar sendiri sudah tidak sabar. Sebab apa? Sebab sabar itu akhlak. Ketika seorang guru dapat menunjukkan bagaimana dirinya mampu menahan marah dan sabar atas kerana muridnya, maka muridnya juga akan terdidik dengan akhlak-akhlak baik yang ada pada gurunya. Itulah rohani.
bukan hanya semata-mata tekstual ataupun literal, tetapi lebih kepada bagaimana pembentukan akhlak dan jiwa seperti mana yang telah diwariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang ketiga, duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Seorang guru bukanlah dia mendongak, menyombong dan meninggi diri kepada murid-muridnya sebagai tanda dia mempunyai satu kedudukan yang tinggi berbanding murid. Tak. Tapi luzum melazimi diri untuk tawaduk, seperti baginda Nabi yang jalannya menunduk. Dan bila dia duduk dengan haibah, maksudnya menjaga adabnya di hadapan pelajarnya terutamanya. Sebab itu orang-orang yang saleh, yang punya adab yang tinggi, bila muridnya tengok, tak perlu gurunya marah. Cukup dengan duduknya sahaja telah memberikan rasa kekaguman seorang murid kepada gurunya. Jadi seorang guru tu kena duduk dengan santun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian disebutkan lagi, dia tundukkan kepala dan merendahkan pandangannya. Tundukkan kepala, pandangannya juga ditundukkan. Yang keempat, disebutkan meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah, kecuali terhadap orang yang zalim, kerana mencegah dari kezalimannya. Maka ini disebutkan, seorang guru itu perlu mengelakkan dirinya daripada bersifat takabur, melainkan pada keadaan tertentu dia perlu menjadi orang yang takabur. Maksudnya apa? Takabur di atas orang yang takabur ataupun orang yang zalim. Sebagai contoh, ataupun kalau kita boleh berikan seumpamanya, apa tujuannya? Untuk mencegah kezaliman daripada berlaku. Contohnya, katalah seorang alim, ni kita keluar konteks daripada guru dan murid. Katalah seorang alim itu dia dipanggil oleh seorang pemerintah yang zalim. Maka ketika itu bukanlah dia perlu menundukkan, pergi dengar cakap, tak. Tetapi ketika itu dia boleh untuk tidak hadir kepada pemerintah yang zalim. Dia tidak mengiyakan apa yang disebut oleh pemerintah yang zalim. Supaya apa? Supaya mencegah daripada berlakunya kezaliman atas apa yang ingin dilakukan oleh orang yang zalim tersebut. Kemudian maka disebutkan oleh Syekh Nawawi Bantani, fa inna takabbura 'ala al-mutakabbirina sadaqah katawaddu'i ma'al mutawaddi'in. Ini satu kaedah disebutkan oleh Syekh Nawawi Bantani. Takbur di atas orang-orang yang takabur itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Seperti mana kita tawaduk bersama dengan orang-orang yang tawaduk. Maka bila dengar orang yang tawaduk, kita pun merendah diri. Maka bila duduk dengan orang yang takabur, supaya jangan orang yang takabur tadi bertambah takaburnya, bertambah zalimnya, maka itu adalah satu yang dituntut. Adapun dalam keadaan lain, takabur itu tak dibenarkan. Bahkan ia merupakan penyakit-penyakit yang perlu diubati. Baik. Kemudian disebutkan lagi yang kelima,
Memilih tawaduk yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang ramai dan pada majlis orang ramai. Walaupun kita seorang guru yang hebat, walaupun murid kita ramai, walaupun kita yang lebih fasih dalam percakapannya, tapi pilihlah sifat untuk merendah diri. Pilihlah untuk tidak menonjolkan diri. Pilihlah untuk tidak berada di hadapan dalam apa-apa majlis, melainkan bila dipanggil, dijemput. Bukan kata nanti panggil saya ya. Nanti turn saya bagi mula-mula ya. Sebab merasakan diri layak. Ini perkara yang perlu dijaga oleh seorang yang alim. Menjaga diri daripada ingin mendapat syuhrah, kemasyhuran, pandangan, terutama dalam majlis-majlis dan keramaian. Baik, kita akan sambung lagi selepas ini dengan perkara yang ke-6. Tadi kita dah bicarakan 5 perkara yang perlu dipunyai oleh seorang guru dalam mendidik ataupun dalam membina hubungannya dengan murid. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Pencerahan sangat baik untuk rakan-rakan pendengar. Kita akan berhenti rehat kita seperti mana Ustaz katakan tadi. Untuk rakan-rakan yang mengikuti perkongsian di FB IKIM FM, tekan butang share supaya lebih ramai lagi kita semua faham tentang adab-adab seorang guru ataupun seorang yang alim itu sendiri. InsyaAllah. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayo kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran menerusi perkongsian pengajian kitab Bidayatul Hidayah kita pada malam ini untuk bersama dengan sahabat pendengar. Kita masih lagi bersama dengan Ustaz Ahmad Saluddin Harun untuk perkongsian kita dalam bahagian adab pergaulan fasa kedua, adab-adab orang alim, itu adab-adab seorang guru. Ustaz tadi dah kongsikan 5 daripada 17. Kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Nurhayati Paradi. Kita sambung lagi perbahasan kita. Jadi kalau kita tengok dalam buku ni macam singkat je, macam pendek je, 1 muka setengah je. Tetapi ia perlu pada penjelasan demi penjelasan, penghayatan demi penghayatan. Sebab apa? Sebab tugas menjadi seorang guru, tugas menjadi orang alim bukan satu tugas yang kecil. Setiap orang ada tugasannya, maka antara tugasan yang besar adalah tugasan mendidik, kerana baginda Nabi juga seorang pendidik. Nabi berdakwah dan Nabi mendidik umat, dan inilah yang diambil tanggungjawabnya oleh orang-orang alim. Maka perkara yang ke-6 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah meninggalkan bergurau dan bermain-main. Bila mana seorang guru, dia sudah menjadi guru ataupun menjadi orang alim, walaupun kita katakan Ustaz, kami pun orang biasa juga, kami pun nak macam orang lain juga, nak jadi macam orang lain lah, nak pergi berjalan, nak pergi tempat-tempat begini, tempat-tempat begitu. Namun bila mana dia sudah menjadi ikutan,
tindak tanduk ni diperhatikan. Apa yang dilakukan akan dijadikan sebagai hujah. Maka kerana itu, bila dia diangkat, bila dia telah diberikan gelaran, maka dia perlu menjaga diri. Bila seorang dah digelar sebagai ustaz, apalagi kalau dia telah diberi gelaran sebagai tuan guru, maka perlu dia meninggalkan segala perkara yang asalnya tidak menjadi permasalahan untuk dilakukan. Bergurau senda, menulis sesuatu dengan apa yang dirasakan. Tetapi bila dia sudah dipanggil alim, maka dia perlu menjaga perkara-perkara tersebut. Menjaga dirinya daripada bermain-main dan bergurau-gurau. Kerana itu akan mengurangkan haibah dan rasa hormat orang kepada dirinya. Bahkan tadi kita sebutkan apa yang dilakukan akan dijadikan hujah oleh orang lain untuk digunakan ataupun untuk dilakukan sama. Walaupun mungkinlah guru tadi kata, oh saya ada dalilnya begini. Tapi mungkin dalil itu tidak sesuai digunakan oleh orang biasa. Ataupun mungkin tidak sesuai pun untuk dilakukan di khalayak umum. Maka perkara ini perlu dijaga oleh orang yang alim. Yang ketujuh, kasih sayang dengan murid dan lemah lembut dengan yang kurang pandai. Ini akhlak yang perlu dipunyai. Jangan kita memilih ataupun namanya pilih kasih pada murid-murid kita sehingga kita meninggalkan yang kurang bijak. Tinggalkan yang lambat dalam belajarnya. Tetapi jadilah rahmah seperti mana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang berterusan mengajar muridnya Al-Imam Rabi'. Sampai Imam Rabi' menjadi orang yang alim dan salah satu murid Imam Syafi'i yang terkenal. Kenapa? Kerana tidak ada putus asanya Imam Syafi'i dalam mendidik. Kerana beliau mengetahui yang memberi faham bukannya beliau tetapi Allah. Maka perlakuan beliau terus mengajarkan itu adalah ibadah. Jadi kita kena berlaku lembut, kena berkasih sayang dengan murid kita ketika mana mengajar. Maksudnya janganlah strict sangat. Masam je. Mata jegir je. Tapi masanya senyum-senyum, masanya bergurau sikit. Dia berlaku lembut, kasih sayang, puji dengan akhlak yang baik yang dipunyai pelajar dan sebagainya. Baik. Jadi kita kena layan pelajar dengan baik ketika mengajarnya. Dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Berlaku lemah lembut dengan yang kurang pandai. Yang ke-8, membimbing murid yang bebal. Maksudnya yang lambat. Bukan ditinggalkan al-bali. Kalau dalam bahasa Arab ni disebut islahul bali. Kita memperbaiki. Bukan kita tinggalkan. Kita memperbaiki, mengelokkan, berusaha. Sebab itulah ibadah kita. Dengan kita memberi tunjuk ajar yang baik. Bihusnil irsyad disebut. Dengan petunjuk yang baik. Ketika kita mengajar. Kadang-kadang mungkin murid-murid yang kurang bijak ni, dia tak boleh straight to the point dekat papan putih. Tapi kita bagi contoh lain. Contohnya. Jadi dengan contoh tersebut dia faham. Sebab kadar kefahaman orang itu berbeza-beza. Mungkin dengan cara yang lain dia akan cepat faham dan boleh menjawab. Yang ke-9, tidak memarahi murid-murid yang bodoh. Maka jangan kerana kebodohannya itu kita marah. Kita kata tak faham-faham lah awak ni. Awak ni nak besar nanti jadi apa. Kadang-kadang mungkin kita boleh lihat murid-murid yang kita cakap macam tu dululah nanti yang datang jumpa kita, yang terima kasih pada kita, yang kita tak sangka pun dia jadi orang. Dia sekarang bukan sahaja jadi orang, bahkan jadi ikutan pula kepada masyarakat.
Jadi biarlah tangan-tangan kita itu hasil daripada kita lah mereka berubah. Maka berterusanlah pahala kita. Jadi jangan fikir singkat sangat sampai dia dapat A saja. Kalau dia tak dapat A tu macam hancur dah hidup dia. Patutnya kita lah yang bagi galakan, jangan risau. Teruskan lagi. Cikgu dulu pun macam awak juga. Contohnya. Kalau ni, awak ni trial pun macam ni. Janganlah macam tu. Bagi semangat. Bagi semangat. Kemudian disebutkan lagi yang ke-10. Tidak malu daripada berkata aku tidak tahu bagi masalah yang tidak diketahui. Jadi seorang guru juga perlu bersifat jujur. Perlu bersifat jujur. Maksudnya apa? Kena tinggalkan rasa malu. Malu apa? Malu untuk menyatakan sesuatu yang tidak diketahui. Hilangkan, buangkan sifat angkuh dari mengatakan kita tidak tahu. Kalau memang kita tak tahu, jawapannya tak tahulah. Jawapannya tak tahu. Kerana apa? Menyatakan kita tidak tahu tidak mengurangkan sedikit pun daripada nilaian dan kedudukan kita di sisi Allah. Maka jangan malu dari mengatakan tidak tahu. Sedemikian juga mengucapkan perkataan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okay, kalau kita tak tahu, kita sebut wallahu a'lam. Bila tidak jelas bagi kamu sesuatu masalah atau kamu tidak tahu tentang hukumnya, satu benda yang kita tak tahu, maka kita cakap tak tahu. Ataupun kita sebut wallahu a'lam. Kemudian sebab apa? Sebab pernah satu ketika diriwayatkan bahawasanya Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang lelaki tentang satu perkara. Maka Nabi kata apa? Aku tidak tahu. Nanti aku tanyakan kepada Jibril, kata Nabi. Sampailah Nabi bertanya kepada Jibril. Maka nak tunjuk kepada kita bahawasanya perkataan Nabi menyatakan Nabi tak tahu bukan merendahkan kedudukan Nabi sebagai seorang Nabi. Bahkan itu satu kemuliaan. Bagaimana orang boleh menjadi orang yang sangat jujur dan tidak merasa malu untuk mengucapkan sesuatu yang tidak diketahui. Ini sifat guru yang terpuji. Yang ke-11, memberikan perhatian kepada yang bertanya dan cuba memahami soalannya dengan baik. Fokus. Beri tumpuan. Jadi kadang-kadang kita ni tak nak je dengar soalan ke ataupun pertanyaan ke. Jadi seorang guru yang baik mendengar dengan baik dan cuba memahami isi yang ingin disampaikan. Kadang-kadang orang yang nak tanya tu dia tak tahu nak susun ayat juga. Tapi sebabkan sebenarnya apa yang dia nak sampaikan tu kita faham. Jadi tak perlulah kita mempermalukan dia dengan kata patut soalan dia macam ni. Kita dah faham dah apa yang dia nak. Kita jawab lah. Itu sifat rahmah yang kita belajar daripada Nabi. Nabi SAW akan dengar semua soalan. Akan cuba tunaikan apa jua hajat. Di mana, bila dan semampu bagi dia Nabi. Kalau Nabi tak mampu, Nabi akan tanya sahabat siapa yang boleh bantu untuk sempurnakan hajat saudaranya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang ke-12, menerima hujah atau dalil yang dihadapkan kepadanya. Janganlah kita bila sudah menjadi guru, kita tidak boleh menerima kebenaran yang terbit daripada orang lain, terutama daripada murid kita. Jadi bila dalil telah dibentangkan, hujah telah diberikan, maka kita menerimanya. Sebab apa? Al-ittiba' ataupun li'anna ittiba'al haqqi wajibun. Mengikut kebenaran itu adalah wajib. Ataupun disebut al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Yang benar itu lebih berhak untuk diikuti.
Jadi sebagai murid, kita kena tunjukkan akhlak sedemikian. Kadang-kadang kita salah, maka akui kesalahan kita. Kadang-kadang murid kita yang telah memberikan jawapan, maka kita mengambil daripada jawapan murid kita. 13, tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika ia tersalah. Kalaulah kita mengajar ataupun kalau kita menyampaikan sesuatu, apa yang kita sampaikan itu salah, maka perbetulkan. Dalam kelas yang lain betulkan lah. Oh, minggu lepas saya salah dalam perkataan ni, setelah saya semak ataupun setelah ada orang bagi tahu saya, maka saya dapati benar apa yang saya sebutkan tak tepat. Jadi saya mohon maaf dan saya betulkan. Tapi ini memang susah. Sebab apa? Sebab dalam diri kita masih ada hijab-hijab lagi yang perlu kita bersihkan. Itu yang nak bagi tahu kepada kita. Kalaulah kita sudah jadi ustaz pun, kalaulah kita jadi guru pun, maka jangan ingat kita sudah selamat daripada penyakit-penyakit hati. Syaitan takkan pernah tinggalkan kita, walau siapa kita. Bahkan makin besar kita, makin hebat kita, makin besarlah syaitan yang datang. Memang macam itulah cara ni. Kalau yang bilis-bilis ni, syaitan pun bilis-bilis juga. Tapi kalau yang lagi ahli ibadahnya, lagi tinggi ilmunya, syaitannya pun bukan yang biasa-biasa lah. Yang universiti, dia punya universiti pun tinggi tu, belajar pun kelas-kelas atasan dan sebagainya. Baik, yang ke-14, melarang murid dari belajar ilmu yang dapat memudaratkan. Jangan kita anjurkan murid kita mempelajari ilmu yang tidak memberi manfaat, bahkan yang memberi mudarat kepadanya. Contohnya apa? Ilmu sihir, ilmu tilik. Kalau Syekh Nawawi Banten sebut berkaitan ilmu-ilmu tersebut, black magic, contohnya. Ya, semua benda-benda ilmu yang tidak memberi manfaat, jangan kita suruh mereka belajar. Sebab apa? Takut ada orang kata, tak apa, kita kena kaji. Benar, tapi kalau tidak mampu, akhirnya terjerumus. Siapa pula yang mampu selamatkan kalau dah masuk ke dalam tu? Itu yang kita kena jaga-jaga. Yang ke-15, melarang murid dari menghendaki yang lain dari Allah dengan ilmunya. Ini pesanan yang kena sentiasa kita pesankan bila masuk dalam kelas. Bila masuk dalam pengajian, ingat, daripada ilmu ini yang hanya kita inginkan adalah Allah. Tidak sebandingnya kalau kita nak membalas ataupun nak membeli dunia untuk kita menjual akhirat. Tak sebanding. Maka jangan jadikan ilmu yang kita pelajari ini hanya untuk keduniaan kita. Sayang, akhirat yang akan kita kekal padanya, kita bayar hanya dengan dunia yang tidak sebanding walau sedikit pun daripada nilai akhirat. Yang ke-16, melarang murid dari menuntut ilmu yang fardu kifayah sebelum selesai dari menuntut fardu ain. Ini penting. Maksudnya apa? Seorang guru kena terangkan kepada muridnya tentang aulawiyat. Apa yang lebih utama, apa yang menjadi kewajipan, apa yang mesti dipelajari. Sebab apa? Macam kita selalu sebut, hari ini pengajian pun tumbuh macam cendawan. Ada kuliah di rumah, ada kuliah di masjid, ada kuliah di pejabat, ada kuliah online, ada kuliah offline. Maka kalau kita nak masuk semua pengajian, sampai tertidur kita. Tak sempat. Kalau kita nak dengar rakaman, kalau kita nak buka YouTube, sampai tidak terdengar. Jadi kita kena mengetahui apa yang kita kena pelajari. Pastikan dahulukan dengan mengenal Allah, juga mempelajari tentang syariat, dan juga bagaimana nak bersihkan hati kita dalam beramal. Ini 3 perkara utama yang mesti dipelajari sebelum seseorang itu bertemu dengan Allah Ta'ala.
Dan ilmu yang fardu ain ialah ilmu berkenaan dengan membaikkan zahir dan batin dengan takwa. Ini yang ketiga tadi, tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Kita bukan sahaja nak sembahyang kita sah, tetapi kita nak sembahyang kita diterima. Jadi syariatnya betul, hatinya bersih. Maka bila kita tangkat takbir Allahu Akbar, yang kita agungkan, yang kita besarkan adalah Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala adalah membaiki diri sendiri dengan takwa sebelum ia menyuruh orang lain. Usahakan dalam kita menjadi seorang guru, kita lakukan dan mulakan dengan diri kita. Kitalah yang lakukan dulu sembahyang ni, kitalah dulu yang istighfar, kitalah dulu yang cakap baik, kita semuanya. Supaya muridnya dapat mencontohi amalannya dan mengambil manfaat dari percakapannya. Jadi, bila kita lakukan dan bila kita sebut, kesannya akan berbeza dengan orang yang hanya cakap saja tapi dia tidak melakukannya. Sebab apa? Sebab bila dia melakukannya dan kemudian dia cakap, kesan daripada perbuatannya itu dapat dilihat daripada akhlaknya dan akan sampai perkataan-perkataannya kepada hati. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang menyampaikannya, kerana dia sendiri telah mengamalkan apa yang telah disebutkan tadi. Maka di sini merupakan perkara-perkara yang tidak boleh tidak perlu untuk dihidupkan oleh seorang guru dalam dirinya. Apa tujuannya? Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, supaya terbit, timbul keberkatan itu daripada guru dan murid-muridnya dan orang di sekelilingnya dapat menumpang barakahnya seorang guru tadi. Barulah kehidupan murid dan juga guru itu penuh dengan kasih sayang. Barulah segala doa guru tadi menjadi mustajab. Barulah guru itu menjadi ikutan bukan sahaja pada muridnya, tetapi akan jadi ikutan juga kepada seluruh orang di sekelilingnya dan juga masyarakat. Mudah-mudahan ketika kita membaca sifat ini, bahkan kita boleh sebutkan, ingat juga, kita ni pun kalaulah bukan alim, tapi kita juga adalah guru kepada anak-anak kita. Itu paling kurang lah tu. Ustaz saya ni bukan ambil pendidikan pun, saya degree saya lain. Contohnya. Sekurang-kurangnya kita ingat anak-anak kita itu adalah murid kepada kita. Selain seorang anak, kita juga perlu mendidiknya dengan pendidikan yang benar. Wallahu a'lam. InsyaAllah, semoga dikurniakan keberkatan kepada semua para guru. Ustaz, sikit nak tanya Ustaz, boleh tak Ustaz? Ujung ni. Yes. Sebab berkata tentang adab, bila guru tu ada adab dan meningkatkan kredibiliti guru tu Ustaz. Tapi cuma nak tahu, di samping ada adab ini Ustaz, ada tak doa-doa yang boleh guru mungkin Ustaz? Doa untuk kita amalkan. Banyak doa yang kita buat, tetapi doa yang mungkin kita sebut yang sesuai untuk kedua-dua adalah apa yang telah Al-Imam Al-Haddad sebutkan, yang kita baca juga setiap kali pertemuan kita, adalah niat ketika kita menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Kan dalam doa yang kita baca, kita sebut nawaina ta'alluma wa ta'lim. Ataupun kami, atau kita sebut nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Sahaja aku niat belajar dan mengajarkan. Wa tadhakkura wa tadhkir, memberi ingatan, menerima ingatan. Wa naf'a wal intifa', memberi manfaat, mengambil manfaat. Wal hasa ala wal ifadata wal istifadah, mengambil faedah dan juga memberi faedah, pelajaran. Kemudian wal hasa ala tamassuki bi kitabillah, memberi galakan supaya berpegang teguh dengan kitab Allah, wa sunnati rasulih, dan juga sunnah-sunnah nabinya, wa du'a ilal huda, mengajak kepada jalan petunjuk,
wa dilalatil 'alal khair, menjadi petunjuk kepada kebaikan. Apa tujuan semua ni? Mengajar, belajar, beringatan, ambil ingatan, memberi manfaat, bagi manfaat dan sebagainya. Ibtigha'a wajhillah, hanya semata-mata mencari keredaan Allah. Ibtigha'a wajhillah wa mardatih, dan keredaannya, wa thawabih, dan pahala daripadanya, wa qurbih wa thawabih subhanah, dan kedekatan kepadanya dan juga pahala daripadanya. Jadi setiap kali sebelum kita mula mengajar, kita ingatkan diri kita, yang kita buat adalah untuk mencari keredaan Allah, nak dekat diri dengan Allah, nak mendapat kedekatan kepada Allah, nak mendapat pahala dari Allah. Maka kita boleh ingatkan diri kita, saya bukan datang semata-mata nak bayaran, saya bukan datang semata-mata nak dapat keputusan yang cemerlang pada semua pelajar-pelajar saya, tetapi akhlaknya terbina, ilmunya bermanfaat, pahala yang saya peroleh, dan kita akan dapat mengajar dengan kasih sayang bila mana kita sering mengingatkan perkara itu kepada diri kita. InsyaAllah. Itu antaranya. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan dapat kita amalkan doa sebelum belajar daripada Imam Abdullah Al-Haddad Ustaz ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz hujung ni sedikit kesimpulan lah penutup untuk pertemuan kita pada kali ini. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita sebagai seorang guru, juga sebagai seorang murid, ataupun siapa sahaja, sudah tentu ada orang yang di bawah pimpinan kita. Sebagaimana Nabi sebut, kullukum ra'in, setiap kamu itu menjadi penjaga dan bertanggungjawab dengan apa dijaga. Maka dalam kehidupan kita, jadikan segala tujuan yang kita lakukan hanya kerana Allah. Kerana yang akan membimbing kita adalah Allah. Dan yang akan kita temui di akhir kehidupan kita juga adalah Allah. Dan jangan kita buang ataupun jangan kita jual akhirat yang sangat bernilai dalam diri kita hanya kerana dunia yang tidak ada nilainya pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi dah menunjukkan contoh yang cukup jelas kepada kita tentang bagaimana nilainya dunia dengan akhirat. Kalaulah nak hidup mewah, dah lama Nabi boleh untuk dapatkannya. Tetapi Nabi SAW pilih untuk bersusah-susah. Bukan untuk kita tinggalkan pula. Nanti ada orang kata, tak apalah, macam tu saya pun nak jual lah semua ni. Tak, tapi untuk kita bersyukur atas nikmat tersebut. Kalau kita diberi nikmat, maka kita syukur. Tapi kalau kita diberi ujian, maka sabarlah seperti baginda Nabi. Itu tujuannya. Maka kita berada di tempat di mana kita berada, maka berjalanlah. Yang penting, carilah keredaan Allah dalam keadaan apapun yang telah Allah letakkan kita. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam. Maknanya kalau kita mengajarlah. Kalau kita meniaga lah. Tak payah pula, kenapa tutup kedai orang saya ni nak jadi cikgu lah. Pula. Tak perlulah. Meniaga. Ajarlah orang supaya meniaga yang disyariatkan. Jujur dalam perniagaan. Itu kita ajar orang. Kalau kita jahit, ajar orang menjahit pakaian yang patuh syarak. Jadi semua orang ada tempat dia. Kan semua jadi ustaz pula kan. Jadi penuh lah slot dekat IKIM tu. Siapa yang nak dengar? Semua yang nak mengajar je yang tinggal. Kita dah tak ada pendengar ustaz. Kita ada yang mengajar je semua. Habislah kan. Lain lah jadi. Memang kehidupan tu ada dah yang dah diaturkan. Wallahu'alam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk panduan dan juga pesan-pesan yang telah dikongsikan Ustaz. Terima kasih banyak. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kuis inspirasi kembali lagi. Hadiah wang tunai hampir RM10,000 menanti anda.
Caranya mudah saja. Tunggu isyarat memanggil menerusi slot warna pagi dan destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 Februari hingga 17 Mac 2023. Jadi pemanggil terpantas dan jawab soalan untuk menang wang tunai RM150. Ganjaran hadiah akan digandakan untuk slot seterusnya jika tiada pemenang. Jangan tunggu lagi. Jadi pemenang bertuah kuis inspirasi hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari www.ikim.my. Inspirasi